Qna fahman nabiyyin Allahumma kun ma'ana walana da'iman ya arhamar rahimin. Saudara pengurusi majlis, khususnya kepada seluruh jamaah Masjid Surau ini, dan khususnya kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pada malam ini saya pergi kepada tajuk baru ni, faslun, iaitu perkara-perkara yang membatalkan. Saya sambung dulu aurat bulan lepas. Sekarang ni kita bincang berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Faslun, bermula yang membatalkan akad sembahyang itu 21 perkara. Pertama-tamanya, berkata-kata dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya, dan ingat akan dirinya dalam sembahyang dengan dua huruf atau satu huruf yang memberi faham, ataupun satu huruf yang bermad. Okay. Jadi malam ni kita bincang berkenaan dengan perkara yang membatalkan sembahyang. Pertama sekali bercakap ialah perkara yang berkait dengan bercakap. Orang yang bercakap dalam sembahyang dengan sengaja, maka itu boleh membatalkan sembahyang. Okey. Kalau dia bercakap tu dalam bentuk yang bukan bersuara, tapi bukan dalam bentuk kalimah, macam mana? Contohnya berdehem. Berdehem ke berdeheng? Berdehem ada M kan? Aku salah. Berdehem. Okay? Dalam bahasa Arab dipanggil tanahnuh. Apa hukumnya orang tu berdehem? Contohnya saya sembahyang ni, kemudian saya pun kata macam tu. Berdeheng tak? Panggil tak? Maka hukum berdeheng itu adalah sekiranya panjang dia tu muat 4 harakat, 2 huruf. 2 huruf tu 4 harakat, maka hukum dia sembahyang tu batal. Jaga-jagalah kalau orang suka berdehem, berdehem, okay? Sebabnya ialah kerana dia boleh membatalkan sembahyang rupa-rupanya. Tapi kalau panjang tu macam mana? Contohnya boleh bilang, maknanya kalau kita kata panjang tu maknanya 2 huruf. Satu huruf tu 2 harakat, maknanya 4 harakat. Contohnya tak? Tu dah 4 harakat tu. 5 tu. Pada masa itu hukum dia batal sembahyang. Ataupun batal juga sekiranya satu huruf yang memberi faham. Sama ada dalam bahasa kita ataupun dalam bahasa Arab. Okey? Contohnya kita kata apa yang memberi faham kalau bahasa Arab? Satu huruf je tapi faham. Bahasa Arab umpamanya qi. Qi tu makna jaga-jaga. Jaga-jaga. Jaga-jaga tu makna dah orang faham dah tu. Jadi itu boleh membatalkan sembahyang. Bersalahan jika berkata ia, seorang yang sembahyang tadi, dengan lupa dan sedikit perkataannya, iaitu 6 kalimah atau kurang daripadanya, atau berkata ia dengan sengaja dan jahil akan haramnya padahal dia baru masuk Islam, maka tiada batas sembahyangnya. Kecuali kalau orang tu dia terlupa yang dia dalam sembahyang. Banyak sangat fikiran dah. Pejabat ni banyak. Ketua pengarah contohnya tak? Ketua pengarah ke pengarah macam itulah. Timbalan ketua pengarah dan sebagainya. Allahu Akbar. Lepas tu dia cakap lah. Cakap apa tak tahu lah, mesyuarat. Rasanya tak boleh. Dia cakap dah orang perempuan tak? Apa hukum dia? Lepas tu dia tinggal, Allah dah sembahyang. Senyap balik tak? Apa hukum dia? Jawab dia, sembahyang itu tidak batal sebab dia terlupa. Tetapi ada syarat dia. Syarat dia, kalimah tu jangan lebih daripada 6 perkataan. 6 kataan. Sebab apa 6 kataan tu? Dia ambil di mana daripada 6 kataan tu? Sebabnya ialah kerana ada orang bercakap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar 2 rakaat. Rasulullah sembahyang asar, tapi Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Sepatutnya sembahyang asar ni 4 rakaat, tapi dia sembahyang Rasulullah SAW dia terlupa. Lalu Rasulullah SAW sendiri sembahyang 2 rakaat. Bila 2 rakaat, maka makmum pun 2 rakaat lah. Sudah sembahyang, lalu Rasulullah SAW pergi ke pintu. Terus bangun pergi ke pintu.
Kemudian ada seorang sahabat ni beritahu kepada, tanya Rasulullah SAW. Apa yang dia tanyanya? Dia kata, ya Rasulullah, aku siratis apa? Dia tanya gini, aku siratis salatu ya Rasulullah. Tu bunyi dia. Aku siratis salatu ya Rasulullah. Iaitulah, adakah semayang telah dikasarkan wahai Rasulullah? Jadi satu, kusirat dua, as-salatu tiga, ya empat, Rasul lima, Rasulullah Allah tu enam, jadi 6 kalimah. Kemudian Rasulullah SAW pun tanya sahabat-sahabat lain, betul ke? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, betul, Rasulullah semayang 2 je. Lalu Rasulullah SAW semayang, sambung balik semayang, tambah 2 lagi. Kemudian Rasulullah SAW sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi menunjukkan bahawa semayang tu tak batal. Jadi berapa kalimah yang orang tegur tadi? Orang tegur Rasulullah SAW 6 kalimah. Aku sirat 2, as-salatu ya Rasulullah 6. Jadi daripada situ dalil dia yang mengatakan bahawa 6 kalimah boleh, tapi terlupa. Kalau lebih pada tu, bukan lupa lah tu. Itu dah orang panggil masalah kot. Masalah lain tu, kena pergi hospital tu. Atau kurang daripadanya, ataupun dia sengaja bercakap tapi dia tak tahu hukum. Dia kata contohnya ialah, padahal ia baru masuk Islam. Dia contohnya sini, orang tu dia bercakap dalam semayang, sama-sama dia, sebelah dia, tak sebelah dia, oh mau masuk Islam kau. Contohnya tak, dia kata pada kawan dia tu lah, aku ingat aku seorang je, aku ingat aku seorang tu. Dah bini mu mana masuk Islam tak? Habis dengan bini-bini. Orang ni jawab, ini aku dah masuk lagi, anak masuk dah. Mana tak? Kecek ni. Cakap dengan tu pula, Allah habis rosak dengan tu. Cakap luar apa salah, cakap kau lupa tak? Jadi apa hukum dia? Hukum dia sah lagi semayang sebab dia tak tahu hukum. Tak tahu hukum tu tak apa. Keduanya perbuatan yang banyak, iaitulah 3 kali. Hak tadi tu, itu dalam mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab yang paling longgar sekali dalam bab-bab cakap dalam semayang ni adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni, kalau umpamanya nak tegur imam tak faham-faham, boleh tegur dengan cakap. Umpamanya orang tu semayang zuhur ataupun semayang asar, tapi dia baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nak tegur macam mana tu? Tak boleh tak faham juga. Subhanallah pun tak faham juga. Lalu pada masa itu dalam mazhab Maliki boleh tegur dengan bercakap. Iaitulah, hadza salatul asri. Ini semayang asar ni. Ini semayang asar ni. Boleh bercakap bahasa Melayu pun boleh. Semayang asar Syekh. Semayang asar tak imam ni. Tak umpamanya tak. Jangan tambah-tambah pula. Semayang asar dok 3, dok bahasa pun. Tu dak lah. Cakap Terengganu pula dia dah. Jangan cakap Terengganu banyak sangat. Dah nama jatuh nama Terengganu. Sebab bab salah semayang ni lah. Jadi hukum dia ialah sah lagi semayang. Kada perlu je. Contohnya dia kata hadhihi salatul asri. Ini semayang asar. Bila sebut asar, faham dah. Tak payah tambah-tambah lah. Nak tambah lagi tu batal lah semayang. Itu mazhab Maliki. Ada disebut dalam kitab Fiqhus Sunnah. Perkara yang disebut tadi. Tu je lah yang boleh cakapnya. Ada lagi dalam mazhab Syafi'i ni terlalu halus perbincangan berkenaan cakap dalam semayang. Antaranya ialah kalau kita tegur imam yang tersalah baca, sebenarnya batas semayang, kecuali kalau kita niat baca Quran. Kalau kita niat tegur, batas semayang. Mazhab Syafi'i dia halus. Imam tersalah baca, tak, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tak jumpa cari tu. La a'budu ma ta'budu wala antum a'buduna ma a'budu wala, siapa ke sudah tak jumpa cari lakum dinukum dia adik, tak. Duk main hak tulis je. Okey, maka makmum pun tegur. Semayang dia sah tak? Tegur imam tadi tak sah semayang, kecuali dia niat baca Quran. Kalau dia niat baca Quran tak apa sah. Jangan main. Niat baca Quran barulah
baru sah. Kalau dia niat nak tegur, tak boleh, dia anggap bercakap dua pihak tu. Seolah-olah macam dia tu bercakap, awak salah baca Quran tu. Macam tu. Walaupun dia baca Quran. Tu kena niat baca Quran. Halus dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni halus dalam bab-bab cakap ni. Adalah tidak dibenarkan sama sekali orang tu tegur imam kecuali dengan niat baca Quran. Niat baca Quran. Okey. Kalau dia niat dua-dua sekali tak apa, tak ada masalah. Dia niat baca Quran dan niat tegur, tu tak apalah, tu tak ada masalah. Asal dia ada niat baca Quran tu ada. Begitu keadaannya. Habis. Keduanya perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun, seperti 3 langkah atau 3 gerak, sama ada dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota, atau dihisapkan 3 anggota itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Begitulah. Jangan kita bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau 2 kali lagi sah lagi, makruh. Berturut-turut, faham turut-turut tak? Dia sambung menyambung. Tapi kalau tidak berturut-turut, 1000 kali pun tak apa, saudara. Tak. Semayang situ dia bergerak, Allahu Akbar situ, Assalamualaikum sana. Kat ujung ni tak. Bukan kat makam tu, sini sikit. Okey, bukan yang pintu mana boleh pakai pintu kan. Okey. Allahu Akbar sini. Assalamualaikum kat tiang tu. Bergerak sentiasa dia. Tak? Undur, lepas tu mata kiri kanan. Macam mana tu? Allahu Akbar, orang lalu. Kita tak umpamanya tak. Sah tak semayang ni? Sah lagi. Lepas tu dia gerak lagi. Lepas tu dia tengok budak-budak pula. Senyum budak-budak tak umpamanya tak. Nak bagi RM1 tak boleh. Sebab dalam semayang. Tak umpamanya. Tak. Jadi macam mana nak buat tu? Jawapan dia ialah, kalau sekiranya pergerakan itu tidak berturut-turut, tak apa. Makruh lah. Soal makruh tu memang betul lah. Kalau tak molek lah. Kemudian ada paling-paling tu macam mana? Sah lagi semayang kalau berbalik. Tapi makruh yang amat sangat. Sebab berpaling tu sebenarnya adalah ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebut. Orang tanya Rasulullah SAW, apa hukum berpaling muka dalam semayang ni? Berpaling muka, bukan paling dada, paling muka. Lalu Rasulullah kata, waqtilasun, itu adalah mencuri. Yakhtalisuhu syaitan, yang mana syaitan telah mencuri min salatil abdi, daripada semayang hamba-hambanya. Syaitan ni nak rosakkan khusyuk kita, dia cari jalan supaya kita berpaling confirm lah tak khusyuk. Paling situ tengok kipas. Lawa kipas ni. Berapa ni harga tak? Okey. Depan ni ada juga orang umpamanya tak. Paling-paling ni pula. Dia khusyuk dah. Warna-warna apa semua ni, nak bunga-bunga dia paling. Lawa bunga tu. Lepas tu nak kat sini pula bunga ni. Tak. Lepas tu nak niat dalam hati, nak kat rumah nak cari hok gini. Kat rumah. Maka jawab dia macam mana? Dalam hati cakap tu. Dia tak ada masalah, tapi dia paling kini habis. Tak. Maka hukum dia adalah makruh yang amat sangat. Tapi dak siapa pekat kena sujud sahwi, dak lah begitu. Tapi makna dia itu adalah satu proses syaitan untuk merosakkan semayang seorang hamba. Jadi kalau orang tu dia semayang sini, Allahu Akbar, dia beri salam situ, dalam tengah-tengah semayang tu budak-budak lalu pun dia senyum. Paling-paling dak. Okey. Lepas tu orang lain lalu pun dia senyum-senyum gitulah. Orang lain pun senyum juga, tu masalahnya. Geng dia tu, jirang dia tu senyum. Apa pergi layang dia, masalahnya. Tapi tak berlaku ni. Sorry, saya ingatkan berlaku ni, tak berlaku. Tak? Jadi pada masa itu hukum dia adalah makruh. Yang tak boleh berpalingnya apa? Ini. Dada tak boleh berpaling. Kalau berpaling dada, maka hukum dia batallah sembahyang. Sebab yang dikatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram tu makna kita hendak hadap ke Kaabah. Yang dikatakan hadap itu apa? Dada. Dada, bukan muka. Muka ni sunat kita menghadap, dan kalau kita berpaling hukum dia adalah makruh. Makruh. Okey. Tetapi kalau dia bergerak 3 kali berturut-turut, bersambung-sambung, jawab dia tidak sah. Walaupun perkara itu sunat sekalipun. Jaga-jaga ni. Contohnya ialah orang tu nak semayang berjemaah, dia tengok ada dah orang semayang berjemaah, dia pun tumpang nak semayang berjemaah. Yang ini imam duduk sini tak? Makmum duduk sebelah kanan imam.
Okey. Kemudian lepas pada tu dia pun masuk. Sebenarnya bila kita masuk tu, kita duduk kat mana makmum yang kedua ni? Kiri dah. Dia tak boleh duduk ke sebelah belakang, duduk belakang tu. Hak duduk belakang tu sebenarnya ada pendapat tu, tetapi lemah. Oleh kerana lemah tu tak disebut sangat dalam kitab. Kita duduk sebelah kiri. Bila duduk sebelah kiri, pada masa itu terpulanglah kepada suasana. Bukan kepada orang, tapi kepada suasana tu. Kalau sekiranya sesuai, makmum tadi mundur ke belakang, undurlah ke belakang, samakan rata. Sama ratakanlah belakang tadi. Tumit tu biar sama rata. Kalau sesuai begitu. Tetapi kalau tak sesuai begitu, contohnya kalau undur ke belakang dinding, pada masa itu imam dia nampak orang tak undur juga, macam mana dia buat? Dia pergilah ke depan. Imam yang bergerak ke depan, jadi makmum lah yang rapatkan sama-sama sesama mereka dia di belakang. Samakan tumit. Begitu keadaannya. Imam pergi ke depan. Kadang-kadang boleh bergerak, sama-sama bergerak, boleh juga. Ya, sebenarnya kita pakai agak je. Imam pakai agak, makmum pakai agak. Maknanya ini kawasan ni susah juga ni nak beri peluang pada makmum untuk undur ke belakang, mungkin susah juga. Saya nak pergi ke depan pun boleh sikit je. Pasal tu sama-sama bergerak. Boleh. Imam bergerak ke depan ataupun manalah, ke kiri ke kanan yang sesuai, ke depan lepas tu kiri pula ke kanan ke, ataupun makmum dalam masa yang sama makmum pun undur ke belakang pun boleh juga. Suasana kawasan tu mungkin sempit dan sebagainya, kita boleh fikir masa tu, kita boleh ingat, cuba ingatkan sebelum, tak ada masalah. Itu khas mayang, tak apa, tak ganggu khusyuk. Berfikir tentang khas mayang, macam mana kita nak bentukkan semayang yang sebenar mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tu tak apa, itu tak panggil tak khusyuk tu. Tak khusyuk semayang dia, tak, jangan tuduh begitu. Itu masih lagi dalam lingkungan dibenarkan oleh syariat Islam. Okey, pada masa gerak tu lah yang bimbang tu, takut 3 kali betul-betul bimbang. Kalau 2 kali tak apa lagi, kalau dah 3 kali betul-betul tak boleh. Jadi sebab tu kita janganlah terlalu lebih sangat. Kita jangkau sekali berhenti, jangkau sekali berhenti. Imam pula nak jangkau ke depan, berhenti sekali, berhenti. Berhenti. Begitulah cara dia, tidak berturut-turut. Dan kalau berturut-turut, walaupun perkara tu sunat, terus di jalan belakang undur macam tu je, walaupun benda tu sunat untuk meratakan tumit belakang bersama dengan makmum yang sedia ada, pada masa tu hukum dia adalah batal sembahyang. Jangan main-main. Gerak ni tidak dibenarkan sama sekali, kecuali dalam mazhab Maliki. Maliki ni lain daripada yang lain. Banyak sungguh. Bab air begitu juga dalam mazhab Maliki, dia paling longgar. Dalam bab makanan pun paling longgar. Paling longgar. Bab makanan paling longgar. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab Maliki, apa hukum makan harimau? Hukum dia makruh. Betul. Apa hukum makan singa? Hukum dia makruh. Apa hukum dia makan ular? Makruh. Makruh tu benda yang satu kalimah yang paling banyak sekali. Dia tak kata haram, dia kata makruh. Makruh saudara. Lepas pada ni makan harimau lah pula, penyakit baru lah. Kalau dulu corona, sekarang corolla pula. Apa nama penyakit pun tak. Okey. Makan kelawar, makan apa, dalam mazhab Maliki, makan kelawar macam mana? Makan kelawar ada 2 pandangan, kata Al-Jaziri. Iaitulah dia kata ada pandangan kata makruh, ada kata haram. Kau sekarang duk cakap tentang kelawar kan? Kelawar dengan keluang ada beza tak? Sebab kelawar dalam bahasa Inggeris Batman tu. Tu yang keluang meng tak? Okay. Nanti kita reka satu losong meng pula ni losong meng. Okey. Apa nama nak ceritanya bahawa apa nama ni, dalam mazhab Maliki ni banyak perkara yang banyak berbeza. Saudara-saudara tahu tak, asas ijtihad pun dalam mazhab Maliki lain. Mazhab Maliki dia tengok Quran dulu, setengok Quran. Tidak ada dalam Quran, baru hadis. Tak. Dalam mazhab Syafi'i, tengok sekaligus Quran dan hadis, tengok sekaligus. Mana-mana satu ada, okey, hukum kita bina situ. Sebab tu dalam mazhab Maliki dia kata anjing tu tidak najis, sebabnya lah dalam Quran tak ada. Bila tidak ada dalam Quran kata najis, cukup situ je. Walaupun dalam hadis kata 7 kali kena basuh, itu bukan najis. Itu ta'abudi dia kata. Itu semata-mata perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjing tak najis.
Seperti mana yang saya faham lah daripada kitab yang saya baca tu, kita apa nama, Kifayatul Akhyar, dia kata mazhab Maliki kata tak najis. Begitulah. Sebab dia tengok dalam Quran ada tak anjing najis, babi najis ada lah. Boleh sebut babi sini ke tak boleh? Kalau tidak saya naikkan sikit nama dia khinzir. Khinzir. Tapi bahas babi gitu sedap sebut babi senang je. Babi lah senang je tak. Jadi kalau babi memang disebut dalam Quran. Dia memang disebut dalam Quran, fa innahu rijsun. Tapi kalau anjing tidak disebut dalam Quran najis, maka tak najis Dah kenapa tak tengok dalam hadis? Jangan tengok dalam hadis. Bila Quran tak sebut tak najis tengok mazhab Maliki dia punya orang panggil manhaj ijtihad dia, cara ijtihad dia gitu. Dalam Quran kata tak sebut bahawa anjing tu najis, dah ada tak najis selesai Dalam hadis kata iaitulah kena basuh 7 kali, farsilu sab'a marrat ulahuma biturab dah. Hak dalam hadis kata kena basuh 7 kali. Itu bukan sebab najis, itu sebab Nabi suruh 7 kali. Ta'abbudi ni semata-mata Nabi suruh. Kita ikut je lah. Begitulah keadaan. Mazhab Maliki ni lain daripada yang lain. Jadi siapa-siapa yang nak lain daripada lain, ikut mazhab Maliki Ada orang nama Maliki sini. Ada orang panding lalu dah. Paling dah mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki paling, kalau dalam bab transaksi, mazhab Hanafi yang paling longgar. Transaksi lah. Tu mazhab Hanafi. Kalau bab-bab yang berkait dengan masalah kemasyarakatan ni, biasanya orang rojok, kalau nak senangnya rojok pada mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki, bergerak 3 kali tak apa, tak batal lagi semayang, selagi mana orang kata orang tu semayang. Orang yang bergerak tadi orang panggil semayang tak? Kalau dia bergerak, masih semayang lagi tu, tak apa, 3 kali bergerak pun orang panggil semayang lagi. Pada pandangan masyarakat orang panggil semayang tak begitu? Gini tak? Situ sini orang kata tak semayang. Tak semayang, tu dah ke tak sah dah. Tak kira 3 kali ke berapa kali, dia tengok pada zahirnya orang tengok pergerakan tu orang semayang ke tak lagi. Orang yang bergerak tadi, orang yang semayang tadi dia bergerak tu, orang panggil orang semayang ke tidak? Orang semayang lagi macam ni. Masih ada lagi lah tetik terning dia macam ni tangan dan sebagainya tak? Maka itu sah lagi semayang. Itu mazhab Maliki. Jadi gitulah, kita tak payahlah kita ikut mazhab Syafi'i yang senang disiplin, tinggi disiplin. Kalau kita capur-capur mazhab ni susah juga sebenarnya. Dari segi sudut kadang-kadang kita terlupa. Kecuali kalau orang betul-betul mutamakin ni memang betul-betul dia baca sungguh, tu cerita lain lah. Itu keadaannya. Kemudian yang ketiganya, kedatangan hadas kecil. Ada satu perbincangan ulama berhubung dengan bila kita sikit sebelum ni, seorang tu dia mundur ke belakang apabila dia jadi makmum, apabila ada makmum baru dia undur ke belakang. Lepas tu undur ke belakang tu, apa yang dia katakan sekali? Soalnya sekali tu apa? Jadi ada 2 pandangan. Bila kita gerak kaki kanan, kita gerak kaki kanan dan kaki kiri, dia sekali. Ada pandangan kata begitu. Ada juga pandangan kata bahawa gerak kaki kanan sekali, gerak kaki kiri kali yang lain. Kali yang lain lah tu. Jadi untuk berhati-hatinya kita pakai sekali yang kanan tu sekali, supaya kita semayang kita biar sah lah, biar confirm sah. Jadi sebab tu kita buat macam mana, walaupun gerak kaki kanan kira-kira sekali, gerak kaki kiri 2 kali. Ada juga pandangan mengatakan gerak kaki kiri dan kanan masa gerak undur ke belakang tu dia kira sekali. Itu ada sikit lah perbincangan. Jadi kita pakai hak mana? Kita pakai hak selangkah tu sekali. Jadi itu lebih rasa yakin sikit, semayang kita lebih sah lagi tak? Itu ada perbincangan. Ketiganya kedatangan hadas kecil ataupun besar. Keempatnya kedatangan najis yang tiada dimaafkan. Kelimanya syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Keenamnya syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyangnya, seperti zuhur umpamanya, padahal berkekalan atas syaknya. Okey, iaitulah seterusnya ialah bila dia semayang tiba-tiba dia terkentut hadas besar ataupun hadas kecil.
Dia semayang, tiba-tiba dia terkentut, maka tak boleh nak buat apalah. Jangan pula buat dek je. Kalau buat dek memang orang tahu juga. Memang dia juga. Ada orang semayang Jumaat betul, depan saja bunyi lah betul enggak, tapi buat dek je. Buat dek, saya rasa dia balik rumah dia semayang mula, tapi dah dia memang malu dah. Memang nak buat macam mana. Dah kalulah dalam sos semayang kita dalam keadaan begitu, nak keluar macam mana tu? Dua keadaan. Kita boleh keluar kalau sekiranya masa tu masa yang kita jangka bahawa orang tak rokok lagi, kita boleh keluar lah, tak apa, lalu depan orang tak apa, tak ada masalah, dimaafkan. Sebab ni masih dalam semayang, ini khas semayang ni, dimaafkan. Yang keduanya dia tunggu sampai habis. Tunggu sampai habis memang malu lah. Hak bunyi tu, oh dia ni patutlah dah. Waktu buruk dah umpamanya dah, memang dah. Orang-orang dalam hati ni bukan saya nak kata kita, orang lain kan. Orang lain dalam hati dia mengopak dan sebagainya. Mengopak dalam hati tak berdosa. Muncul kat ada tanah tu dah. Mengopak dalam hati tak berdosa rupanya. Tak apalah. Bukan tak apa dah, jangan terus lah. Mana tak berdosa lagi, mana tak keluar dengan mulut tak apa. Senyum-senyum gitulah. Gitulah. Okey. Masih ngopak dalam hati tak berdosa lagi. Tak ada masalah apa lagi ni. Jadi itu sama ada hadas tu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar ni saya tak tahu lah macam mana orang semayang boleh berhadas besar. Mungkin dia tertidur tu batas semayang dah sebenarnya ni. Tu. Dan keempatnya, dia kentut ni ada dua. Satu dipanggil al-fasak. Al-fasak. Apa makna al-fasak? Kentut yang tidak berbunyi. Yang keduanya ad-durat. Ad-durat ni apa? Kentut yang berbunyi. Kentut tak bunyi tak apalah, dah kita, oleh kerana kita rasa kita malu apa semua, kita buat dek je dah. Kita semayang gitu dah, buat dek dah, tapi sebenarnya dosa tu. Kita dah batal air semayang, tiba-tiba kita rokok juga, kita sujud juga, hukum dia berdosa. Kita melakukan perkara-perkara semayang dalam keadaan kita tidak ada air semayang, hukum dia berdosa. Dah, tapi setengah-setengah orang kata macam mana, dah malu, takkanlah tak nak tunjukkan dia ni, dah selu dah kan benda tu. Takkanlah dah selu tu satu tu dah lah, satu orang panggil keuntungan dah tu, tiba-tiba nak tunjuk pula kita ni tak sujud tak rokok, mestilah orang kata kita ni terkentut dah sebagainya. Jadi rupa-rupanya walau keadaan apa sekalipun, bila dah terkentut sama ada tak bunyi pun dianggap batal, fasak. Yang kedua durat ketuk bunyi. Durat dia panggil. Di antara durat ni apa? Syaitan. Syaitan dia kentut berdurat, dia ketuk berbunyi. Masa mana? Tahu tak saudara? Semua orang tahu tak? Masa azan. Masa azan tu tak kira lah azan apa pun, azan maghrib ke, azan subuh ke, azan apa-apa ke, apabila azan je, maka adbara syaitan walahu durat. Syaitan akan lari sekuat-kuatnya sehingga terkentut-kentut. Kentut tu berbunyi, kentut yang berbunyi, tapi alam dia tak dengar lah. Kalau kita dengar kau jawab dia lalu ikut jabat Kementerian Kewangan masuk Islam lalu ketuk bunyi dah. Okey, lalu kau tu masya-Allah masuk Islam lalu kita dengar dah daripada raik dengar dah. Tapi maksud nak katanya tak dengar, kita tak dengar, tapi syaitan dia akan lari kalau apabila kita azan. Sebab tu saudara-saudari, azan ni dia bukan masa waktu semayang je, ada lagi waktu-waktu lain yang kita boleh azan. Antaranya ialah idza taghawwala, apabila kita pergi satu tempat yang sunyi, umpamanya kita masuk dalam hutan, ataupun kita pergilah ke mana-mana lah, kita takut, kita singgahlah kat mana-mana, rumah tidak ada penghuni ke, hujan lebat kita singgah sekejap, kita rasa macam lain macam je tak, ada yang memerhatikan kita, pada masa tu sunat azan. Kita masuk hutan tu azan dulu, nak kita rasa takut je, rasa ni berdebar je, gak-gak macam tu, azan, sunat kita azan. Ni disebut dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, sunat azan. Jadi bila kita azan tu, insya-Allah syaitan akan lari. Begitu. Antaranya lagi lah apabila kita berdepan dengan orang yang kena sihir, orang kena histeria dan sebagainya, cara nak sembuhkan dia lah dengan azan. Dengan azan, kita azan dekat telinga dia. Begitu keadaannya. Itu memang betul lah disebut dalam kitab macam tu. Antaranya lagi lah sunat azannya lah apabila datangnya satu-satu musibah yang kita bimbang akan berlaku sesuatu yang buruk pada diri kita,
keluarga kita, rumah kita, kampung kita, maka kita boleh azan. Umpamanya saya duduk tepi sungai dekat losong, kampung saya KL, kampung losong Haji Mamat, tak? Maka kadang masa bulan 12 baru ni angin kuat. Bila angin kuat tu kita azan lah. Tak kira lah pukul berapa, pukul 4 pagi, pukul 4 pagi kita azan. Tapi azan untuk rumah kita lah, kita azan dekat luar tu, Masya Allah, tak? Tuhan mana kita nampak lah kesan daripada azan tu, insya-Allah tak ada angin tu akan berkurangan dan sebagainya, tak? Rupa-rupanya kalau kita rasa keselamatan kita terganggu, rumah tangga kita terganggu, maksud saya bukan rumah tangga krisis rumah tangga ni, rumah tangga tu maksudnya angin tadi cabut atap dan sebagainya itulah. Kemudian anak-anak kita terganggu, kita azan, sunat kita azan, tak? Macam contohnya berlaku banjir, nampak tsunami, mari azan. Itu cara dia, insya-Allah dia akan selamat. Dia akan selamat. Mungkinlah kerana azan tu, mungkinlah tempat kita orang lain semua kena belaka, tempat kita selamat dan sebagainya. Kita nak supaya semua selamatlah, gitu. Dan azan itu tak boleh dijamaahkan. Tak bolehlah bila ribut kuat sangat putih beliau berlaku kampung kita pun pergi masjid kita azan. Tak boleh begitu. Kita azan rumah kita lah, kita sendirilah. Rumah orang lain dia azan lah, rumah jiran kita. Jadi banyaklah yang azan pada masa itu untuk berdoa pada Allah. Azan tu dianggap sebagai satu doa dan penghalang kepada segala bentuk bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia, insya-Allah. Kalau kita azan, dan ada beberapa jenis penyakit yang kalau azan insya-Allah dia akan hilang dengan segera. Di antaranya sawang. Cubalah, cuba kalau kita jangan azan sekali. Sebenarnya azan ni bukan sekali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Dan kalau rumah kita tinggalkan lebih daripada 4 hari, maknanya 4 hari ke atas, bila dah masuk 4 hari tu, bilik kita dah ada orang tu, ada makhluk halus yang akan masuk rumah kita tu, akan masuklah, dimasuki oleh makhluk yang lain. Pada masa tu bila masuk dalam rumah, azan dulu, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, azan dulu sekali. Dan azan tak semesti macam ni, tangan ni begini ni, tak payah tarjet tak payah. Azan tu sampai-sampai kita berjalan lah. Kita buka pintu, Allahu Akbar, asyhadu an Allahu Akbar, azan betul lah. Sambil-sambil kita buka pintu, sambil-sambil kita berjalan, sambil-sambil kita pergi ke dapur, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tengok ni lah, takut ada apa-apa rosak dan sebagainya tak. Asyhadu an la ilaha illallah, kuali pula tengok. Akak kuali. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, gelah pula tengok dan sebagainya. Tak ada masalah. Dia tak semestinya azan macam ni. Tak semesti macam tu. Tak semesti menghadap kiblat. Kita azan je. Tapi azan tu dengan lafaz yang penuh. Tak payahlah nak tarjet tak payah. Dan kalau orang dengar azan tu tak sunat jawab. Itulah lalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar ayah. Bukan panggil demo untuk semayang ni orang panggil nak berampak setan tu dak umpamanya dak. Itu tak payah, harus saja menjawab. Kalau nak jawab pun tak apa juga, jawab dia adalah harus, hukum dia adalah harus. Dekat pejabat saya selalu saya buat. Pejabat saya kadang-kadang saya pergi malam-malam tu, rasa hati tak sedap je dah, umpamanya lama dah tak apa nama, rasa macam lain macam lah. Pejabat tu siang ada orang lah, malam tu tak ada orang, kita duduk sorang-sorang, kita rasa tak sedap hati, kita azan sekali. Kita azan, kadang-kadang kita azan banyak kali sikit, situ setepat, itu setepat, insya-Allah syaitan-syaitan akan hilang. Yang seterusnya ialah apabila kebakaran, bila rumah terbakar, ke kawasan mana terbakar, disunatkan kita azan. Kalau kita tak nak azan tak apa, kita takbir. Takbir pun cukup dah, tapi sebaik-baiknya biarlah azan. Idza ra'aitumul hariq fakabbiru, kata Nabi, fa inna takbir yutfi'u nara. Apabila kamu melihat satu kebakaran, hendaklah kamu azan, hendaklah kamu bertakbir. Takbir itu maknanya azan, kerana azan tadi boleh yutfi'u nara, dia akan memadamkan api. Jadi sebab tu kalau kita nampak kebakaran, kita azan. Azan macam tadi jugalah, sambil-sambil kita tolong bomba apa semua tak, sambil-sambil bomba bertukus lumus, berusaha memadamkan api, kita pun juga azan. Sambil-sambil macam tu lah. Tak payahlah duduk atau cari kat bombong mana, Allah tak payah macam tu kan. Tapi kuatlah sikit. Jangan slow sangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil air semua dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu lah bayangan dia, macam tu tu. Saudara-saudara tahu tak apa rahsia dia kalau terbakar ni disunatkan azan? Rahsianya ialah kerana kemungkinan dalam api-api yang kita nampak tu, api-api yang kita nampak tu adalah api-api iblis, syaitan
Yang mana dia ni, iblis dengan syaitan ni, iblis dengan syaitan, syaitan ni jin-jin yang jahat, dia ni nak melakukan satu benda yang merosakkan kita. Kalau terbakar tu, dia akan masuk sekali untuk melebarkan lagi kebakaran tadi. Jadi sebab tu bila kita azan, dia akan lari. Bila dia lari, tinggallah api yang sebetulnya. Waktu tu dengan bomba lah. Bomba habis. Dah. Tu kaedah dia tu sebenarnya berkait dengan azan ni. Begitulah. Jangan lupa. Kemudian di antara azan lagi lah, jangan lupa sungguhlah ni iaitulah bayi yang baru lahir. Tapi janganlah siapa pekak menyusahkan diri. Janganlah siapa kena ambil air semayang dulu. Tak payah nak ambil air semayang dulu. Ada orang tu tak pernah semayang, nak ambil air semayang, nak azan anak dia minta tolong kita dah. Saya suruh dia jugalah, tak payah ambil air semayang, cuma karang semayang lah. Karang Zuhur sekarang semayang lah. Mula kan semayang, dah tak pernah semayang, dah macam mana nak buat nak kena ambil semayang dah azan ni. Lepas tu jangan kuat sangat dekat telinga tu, takut pecah gegendang. Dia tuli. Sebab apa tuli tu? Sebab ayah dulu gedebang. Tuli sebelah ni. Cakap pun gitu jadi. Tuli. Tak boleh lah. Kita kena slow-slow je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitulah cara dia. Sebelah kanan kita azan dan sebelah kiri kita qomat berdasarkan riwayat daripada Baihaqi. Tapi hadis lemah. Hadis tu lemah sebenarnya. Jadi hak qomat tu pun lemah juga. Jadi kalau kita tak nak qomat pun tak apa, sebenarnya kita azan saja. Kita azan saja pun boleh juga. Dan kalau tidak ada lelaki yang boleh azan, sekiranya lelaki tidak ada ketika berlakunya kelahiran bayi, perempuan pun boleh azan. Kenapa orang perempuan boleh azan? Sebab azan itu bukan azan yang kuat. Azan sekadar mana untuk masuk kalimah-kalimah suci ke dalam telinga bayi tersebut. Jadi ni telinga contohnya kita buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam itulah. Jadi sebab tu kalau tidak ada lelaki, perempuan pun boleh azan untuk bayi tadi. Sebab dia tak perlu kuat. Tak perlu kuat. Itu sebenarnya yang berkait dengan azan. Jadi banyak jugalah berkait dengan azan yang perlu kita kena tahulah tempat-tempat yang sesuainya. Kemudian masa musafir sunat juga azan. Dah langkah pertama tu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan tak apa. Begitulah keadaannya. Bunyi azan tak? Okey, habis. Yang keempatnya, iaitulah yang keseterusnya ialah syak pada niat pada takbiratul ihram. Syak pada niat. Saya ni niat ke tidak? Niat ke tidak? Panjang masa. Pada masa tu batal semayang. Begitu juga syak pada satu syarat daripada syarat-syarat semayang. Syarat-syarat semayang. Contohnya ambil semayang ke tak lagi ambil batal semayang. Jika batal dah semayang tu. Keenamnya, ketujuhnya taraddud ia pada sembahyang yang diniatkan, adakah zuhur ataupun asar. Dia semayang tadi aku niat asar ke zuhur tak ingat. Macam mana tu? Tak sah semayang. Dah berlaku ke? Ada orang kata tak berlaku. Tak berlaku. Macam mana nak berlaku orang tu memang, kecuali kalau orang tu gila lah. Jangan kata macam tu. Sebabnya mungkin berlaku pada semayang jamak kosong. Semayang jamak tu kan. Aku semayang zuhur dulu ke tadi aku semayang asar. Ni kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim, dia wajib kena semayang zuhur dulu. Dia tertakluk pada 4 syarat kan. Tapi kalau jamak takhir, tak apa kita semayang asar dulu ataupun kita semayang zuhur dulu. Contoh kalau asar dengan zuhur lah. Tapi terbaiknya kita semayang zuhur dulu, barulah kita semayang asar. Dan tidak diwajibkan berturut-turut. Maknanya kalau kita dah semayang asar, nak semayang zuhur yang kita jamak takhir tadi, setengah jam baru kita semayang. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi pada masa kita jamak takhir tu, kita masa tu boleh nak semayang zuhur dulu boleh, nak semayang asar dulu pun boleh. Tiba-tiba kita terlupa, aku niat semayang zuhur ke semayang asar. Dan tidak ada kata putus. Tidak ada kata putus. Pada masa itu jawab dia semayang tu tidak sah. Semayang tidak sah begitulah keadaannya. Yang keseterusnya ialah digantung hendak memutuskan akan dia akan semayang dengan sesuatu. Contohnya macam mana? Dia semayang ni, lepas tu dia nampak ada musuh politik dia belakang. Kalau dia mari sebelah aku nak berhenti lalu bayar. Biar guna-guna pun. Aku nak malah cakap lah. Musuh politik ni dah umpamanya. Bukan musuh politik parti lain, parti sama lah.
Ada kau musuh politik parti sama tau. Mari sebelah, aku tengok batal mayang. Kalau duduk tepi aku batal mayang. Biar guna-guna pun. Lawa bos. Mana boleh lawa bos umpamanya lah. Contohnya nah. Contohnya saya ni bos lah. Bukan orang lain tak kata kau. Ada saya kata orang ni. Ini dalam Facebook. Ni saya kata kau orang ni. Tak kata kau orang apa-apa ni. Macam mana dia saing untuk orang lain pula umpamanya tak. Jadi pada masa tu macam mana dia taklid, tiba-tiba orang tu datang sungguh batal sembahyang dia. Sebab dia macam taklid kahwin juga. Macam taklid kahwin juga itu keadaannya. Kemudian memalingkan akal sembahyangnya yang ada ia di dalamnya kepada sembahyang yang lain, tak boleh. Dia nak sembahyang tarawih, dia nak apa, dia sembahyang dia sembahyang tarawih, tengok-tengok imam sembahyang witir. Tukar niat. Tak boleh main tukar-tukar niat macam tu. Batal sembahyang tu. Kemudian dia mengerjakan akan satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya dengan sengaja, seperti sujud ia dahulu. Sujud dahulu daripada rokok. Tak boleh lah. Berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja atau dengan lupa, dan panjang masa berpalingnya daripada rokoknya. Okey, kalau dia terlupa tu, kalau pendek sekejap tak apa, dia terlupa sekejap. Tapi dia cepat-cepat tu tak apa, tapi kalau panjang tak boleh. Seterusnya memberi salam dengan sengaja kepada barang yang bukan pada tempat salamnya. Batal semayang tu. Sebenarnya kita tak boleh putuskan semayang, sebenarnya haram kita putuskan semayang. Kalau setengah-setengah kitab tu dia kata bil ittifaq, setengah dengan sepakat tak boleh, kecuali kalau ada uzur. Contohnya adalah anak kita duk berlari-berlari, situ ada lubang, kita takut dia terjatuh dan sebagainya, masa tu adalah dibenarkan. Okey, saya berhenti setakat tu dulu. Yang ni siapa nombor ni. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan bolehlah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, kita ada imam kita boleh jawab. Insya-Allah, Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soalan itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalau kita jamak, kalau kita jamak, mana dia harus ataupun tidak kita buat sembahyang sunat untuk qoblah atau ba'diyah. Yang keduanya, misal Datuk uraikan tentang ihsan. Ihsan apa tu dia ihsan? Yang keduanya, ketiganya hidayah. Yang ketiga hidayah. Kalau kadang-kadang kita ajak orang tu pergi sembahyang, aku tak apa, aku tak hidayah, tak mari lagi, tu kira macam mana hidayah tu? Adakah hidayah tu untuk orang yang bukan Islam atau yang ada Islam? Kadang-kadang kita ajak pergi sembahyang, dia pergi sembahyang, tak apa lama pergi dulu lah, aku tak hidayah tak sampai lagi. Macam mana? Yang tepatnya duk kan? Tiga dulu Tiga dulu. Lepas tu yang keempat lagi lah. Saya ingat redak tau ni. Semayang jamak. Semayang jamak boleh tak kita semayang qabliyah ba'diyah? Okey. Yang keduanya ialah ihsan. Yang ketiganya hidayah. Betul tak? Yang pertama tu ialah berkenaan dengan boleh tak semayang qabliyah dengan ba'diyah? Tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Kalau qabliyah tak ada masalah. Tapi kalau ba'diyah yang ada masalahnya, tak ada masalah lah untuk qabliyah dengan ba'diyah. Kalau sekiranya semayang awak panggil apa, semayang isyak dengan semayang maghrib, tak ada masalah. Tapi biar semayang tu betul-betul lah. Semayang tu kita buat dulu, lepas tu barulah kita semayangkan niat qabliyah dengan ba'diyah. Qabliyah tu tak ada masalah sebab qabliyah tu awal lagi. Yang ba'diyah tu. Kemudian yang masalahnya ialah kalau sekiranya semayang zuhur dengan asar. Semayang zuhur dengan asar, kalau orang tu dia semayang zuhur, dia jamak dengan asar, bila sudah jamak, dia boleh tak semayang sunat lepas pada tu? Sedangkan dia dah semayang asar dah. Maka dalam hal ni, bila duk cari-cari kitab dalam pekoh-pekoh ni, kitab pekoh ni, ada satu kitab je saya jumpa, dan kitab Al-Furuq nama dia. Dia kata bahawa tak boleh. Dalam banyak-banyak kitab tu, satu je yang saya jumpa ni, dia kata tak boleh, tidak dibenarkan sembahyang sunat selepas daripada sembahyang asar tadi,
Sudah semayang jamak takdim lah, dia kata tak boleh, tidak dibenarkan sama sekali dalam kitab Al-Furu' Al-Mardawi, pengarang dia kitab Al-Mardawi, pengarang dia ada Imam Al-Mardawi. Tu je. Dalam banyak-banyak kitab tu je yang terjumpanya. Hak lain puas saya cari, orang tanya banyak juga soalan ni. Maka jawapan dia adalah dalam kitab tu mengatakan tak boleh kalau untuk semayang asar dengan semayang zuhur. Kalau dah semayang asar maka tak boleh. Ini untuk jamak takdim lah ni. Jamak takhir tu memang tak boleh lah, daripada awal lagi lah. Kalau untuk lepas pada semayang asar. Ada pun kalau untuk semayang maghrib dengan isyak tak ada masalah, sebab dia tidak ada waktu haram lepas semayang isyak. Tidak ada waktu semayang untuk semayang isyak. Dan kita boleh niat, kalau kita semayang jamak takhir, kita boleh niat qada pun boleh sebenarnya. Untuk semayang sunat tadi, kita boleh niat qada pun. Berdasarkan kepada pandangan disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, kalau kita semayang jamak takhir, kita semayanglah jamak takhir tu, kita semayanglah maghrib kan. Lepas pada sudah tu kita semayang isyak kan. Lepas pada tu kita pun qada balik hak semayang sebelum maghrib dengan semayang sebelum lepas pada maghrib di waktu selepas daripada tu. Itu tak ada masalah. Itu zuhur dengan asar je yang ada sedikit masalah. Yang berkait dengan ihsan. Ihsan ni macam mana ihsan? Ihsan ni ada satu kitab. Nama kitab tu ialah Hujjatullahil Balighah, yang dikarang oleh Imam Ad-Dahlawi Allahumma salli, nama ni marang tu kitab tu Hujjatullahil Balighah Ad-Dahlawi. Dalam kitab tu dia mengatakan bahawa ihsan tu hak itulah yang dia katakan tasawuf. Ihsan tu apa dia sebut dalam hadis tu, anta'budallah ka'annaka tarah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak berjaya nak semakkan dalam hati bahawa kamu ni dapat tengok Allah, tak apalah, kamu letakkan dalam hati kamu Allah Ta'ala melihat kamu. Maka daripada situ timbul daripada ihsan tu, daripada perkataan tu, itulah yang dikatakan tasawuf. Ni daripada kitab Hujjatullahil Balighah tadi. Dan saya dah tengok satu kitab lagi, iaitu Yas'alunaka fi dinil hayah. Dia kata gitu juga. Dia kata gitu juga, dia buat kajian tentang tasawuf. Asas-asas tasawuf tu ialah daripada perkataan ihsan. Ihsan ni dia bukan fiqh dan dia bukan tauhid. Tauhid ni kita percaya pada Allah, kita i'tiqad benda yang perlu di'tiqadkan. Kalau fiqh hukum hakam. Tasawuf ni ialah hati kita ni nak mesra dengan Allah. Hati kita ni nak sayang pada Allah. Hati kita ni nak buang sifat-sifat yang makhluk, yang nak tunjuk pada masyarakat kita semayang orang panggil riak, ataupun kita nak sum'ah, ataupun kita nak ujuk, nak bangga diri dan sebagainya. Kita nak buang benda-benda tu. Sebab tu kata Imam Ghazali, dia kata yang dikatakan tasawuf itu ialah tathhirul qulub minasyawaib. Kita buang dalam hati kita ni benda-benda yang kotor-kotor tu. Itu yang dikatakan ihsan. Kalaulah itu mana ihsan, itulah tasawuf. Jadi daripada kata ihsan itulah tasawuf. Seperti mana dalam dua kitab yang saya sebutkan tadi, daripada kata ihsan itulah. Itu sebenarnya. Kemudian timbul pula persoalan nombor 3, hidayah. Hidayah ni sebenarnya adalah petunjuk. Orang Islam pun perlu pada hidayah. Bukan orang kafir je sebenarnya. Sebabnya ialah kerana petunjuk tu dia kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Dia petunjuk ni macam imam lah, dia kurang, ada hari kurang, ada hari yang lebih. Jadi sebab tu kalau petunjuk ni tak khusus pada orang bukan Islam je, dia ni kafir sebab dia dapat hidayah, betul dah tu. Tapi dia ni tak semayang sebab dia tak dapat hidayah pun betul juga. Jadi sebab tu perkataan tu betul, tapi jangan dipermain-mainkan. Orang Melayu je duk kata apa nama ni seru tu tak siapa seru dan sebagainya. Tapi sebenarnya perkataan hidayah tu adalah boleh digunakan, maksud sayanya dia tu tak dapat hidayah lagi untuk melakukan amal-amal yang baik dalam kehidupan dia. Itu dibenarkan. Sebab tu hidayah ni kita minta sentiasa, walaupun kita dah ada hidayah. Dia ada hidayah ammah, dia ada hidayah khassah kan. Hidayah ammah kita ni, kita orang Islam tu hidayah ammah, okey dah tu. Selesai dah tu hidayah kita sebagai seorang Islam. Ada satu lagi hidayah khassah. Hidayah khassah ni tiap-tiap perkara tu dibimbing oleh Allah. Kita ikut arahan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana tu, sebab tu kita minta, walaupun kita dah dapat hidayah ammah, tapi kita minta lagi hidayah tu dalam kat mana? Dalam ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jadi bolehlah nak cakap begitu, tapi tidak molek lah dari segi moralnya orang tu. Saya tak boleh semayang lagi sebab dah dapat hidayah. Dari segi moral je lah, tapi dia tak dapat hidayah lagi sampai pakat. Sebab itulah dia tak semayang lagi. Waktu tu maksudnya hidayah yang khassah tadi. Hidayah betul tu yang agama tu dia dapat dah, tapi hidayah khassah tu yang dia belum dapat lagi. Wallahu a'lam bissawab. Soalan nombor 4. Khusyuk. Cara khusyuk tu macam mana? Kalau kita dalam solat khusyuk macam mana ya khusyuk? Adakah khusyuk tu ada peringkat-peringkat dia atau macam mana? Betul, khusyuk ni dia ada ni satu kitab, nama kitab tu Allahumma salli wa sallam kejap nak ingat nama kitab tu. Kalau tak berjaya nama kitab pun saya sebut isi dia. Apa nama kitab tu? Allahumma salli wa sallam Muhammad. Tak apa, nanti bila saya ingat tu saya sebut. Dalam kitab tu khusyuk ni ada dua, sebab dia sebutkan semayang ni 3 peringkat. Satu dipanggil sebagai semayang syariat, yang kedua semayang hakikat, semayang hakikat, yang keempatnya semayang makrifat. Semayang yang makrifat. Jadi hak semayang syariat ni kita semayang macam biasalah, ada rukun-rukun semayang, ada syarat-syarat semayang. Kita ikutlah rukun semayang tu, ada berapa? 13. Ikut tak? Syarat-syarat semayang kita ikut semua. Perkara yang batalkan semayang kita bincang tadi kita tak buat, maka semayang kita sah. Itu syariat. Ada satu lagi semayang dipanggil semayang hakikat. Semayang hakikat ni semayang apa? Semayang mujahadah. Dalam semayang tu kita nak supaya kita ni khusyuk pada Allah. Dalam semayang tadi, hak tu semayang hakikat. Jadi kalau semayang syariat, kiblat dia dekat mana? Kiblat dalam Kaabah. Kiblat dalam Kaabah, kiblatnya ialah Kaabah. Kalau semayang hakikat ni, kiblat dia kat mana? Kiblat dia dalam hati. Dia tak fikir dah Kaabah tu. Dia hadap je Kaabah tapi tak fikir Kaabah. Tapi yang dia fikirnya ialah macam mana semayang aku ni, hati aku ni boleh mekar dengan Allah masa semayang, boleh ingat pada Allah. Jadi macam mana nak ingat pada Allah itu, waktulah perbahasan ulama tu. Yang pertamanya kena tahu makna semayang. Makna tu, alhamdulillah rabbil alamin makna apa, subhan rabbiyal azim wa bihamdih makna apa, rabbil firli warhamni makna apa, at-tahiyat makna apa, semua kena tahu makna tu. Sebab kita nak kiblat kita, kalau kita semayang hakikat, kiblat kita bukan Kaabah dah, kiblat kita adalah hati. Kita nak fikir hati kita macam mana nak mekar dengan Allah, biar subur dengan Allah masa semayang, biar khusyuk. Tak ada cara lain. Nombor 1 sekali lah tahu makna semayang tu. Yang kedua ialah menjiwai perbuatan semayang. Ini ada dalam kitab Tanwirul Qulub disebut. Menjiwai perbuatan semayang macam mana? Dia sedar bila dia sujud tu, dia rokok pada Allah. Dia sedar rokok pada Allah, bukan rokok saja-saja gitu dok. Tidak. Dia rokok ni aku menghadap kiblat tak ni. Dia rokok dalam keadaan hati dia yang jadi kiblat. Dia sedar bahawa dia rokok pada Allah. Jadi macam mana nak suburkan rokok tu supaya rasa dengan Allah? Sebab tu dia suruh kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nak suruh subur lah tu, nak suruh menjiwai rokok tu, kita pasang dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar, maha sucimu ya Allah yang maha hebat. Bila kita rokok tu kita rasa kehebatan, kita cuba letakkan kehebatan Allah. Bila kita sujud, kita sedar kita sujud pada Allah. Jadi semayang hakikat ni dia kata adalah semayang kiblat dia adalah hati. Kita tak tupu dah pada Kaabah tu. Memang Kaabah tu memang, kalau kita lari pada Kaabah, mayang kita memang dah sah dah. Kita tak fikir dah masalah tu, sebab kita dah buat dah. Satu lagi semayang ni tahap dia adalah semayang makrifat. Makrifat ni tak payah fikir payah nak dapat. Iaitulah makrifat ni dia tak nampak. Dia tak nampak diri dia, tapi dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nampak asarul qudrah, dia tak nampak kesan-kesan kudrat Allah, tapi dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Ni hak tinggi sekali ni. Dipanggil makrifat. Solat makrifat. Maknanya dia, kalau kita bayangkan
Kalau kita kata pokok kelapa, bila pokok kelapa tu, dia tengok pokok kelapa, apa yang dia kata pada pokok kelapa? Dia akan kata ini adalah kesan-kesan kuasa Allah. Tapi kalau orang siapa makrifat ni, dia tengok pokok kelapa tu, dia tengok kodrat Allah terus, terfikir kodrat terus, tak fikir kesan kodrat terus, dia fikir. Ni dia panggil makrifat. Maka kiblat dia apa? Kiblat dia adalah sir, dia panggil sir. Sir tu apa dalam bahasa Melayu? Rahsia. Jadi hok ni orang siapa pekat tu je yang boleh cerita. Orang yang menyelami alam tu je boleh cerita. Dah. Dan tak payah cerita pun kat orang. Kali nak cerita pengalaman pun tak apalah, tapi tak payah cerita pun sebenarnya, sebab itu adalah pengalaman suluk dia pada Allah, nak sampai kepada semayang makrifat ni. Dia punya kiblat dia adalah sir, dia panggil. Bukan kiblat dia hati dah, sir. Allah, kiblat dia Allah terus. Gitu. Dia nampak setiap pergerakan dia ni Allah. Dia nampak pergerakan ni daripada Allah. Sampai dia baca pun dia rasa lidah dia bergerak Allah. Bukan lidah dia Allah, bukan ni yang silap faham tu. Itu dipanggil sebagai tahap sembahyang yang makrifat. Hak ni tak payahlah kita nak fikir, sebab dia akan dapat apabila kita bersuduk. Dia dapat sendiri. Kalau Tuhan nak beri kat sampai situ tak apa lah. Kalau tak sampai pun tak apa. Tapi sembahyang hakikat tu kena sampai kau sebab sembahyang hakikat tu adalah khusyuk. Yang dikatakan sembahyang hakikat tu khusyuk lah benarnya. Sembahyang hakikat. Begitulah. Jadi ada 3 tahap lah. Hak syariat tadi kita nak bincang dah. Jadi hak kita nak sembahyang hakikat ni. Hakikat ni tadi dua alat dia. Alat yang pertamanya tahu makna. Yang keduanya, alat keduanya menjiwai perbuatan sembahyang. Dan di antara kalimah sembahyang dengan perbuatan sembahyang, kita kena tengok perbuatan dulu. Bila saya rokok, saya ingat dulu saya rokok ni pada Allah. Barulah saya macam mana nak suburkan, nak rasa biar hebat perasaan tu, barulah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebab tu orang sembahyang dia tenang. Dia tak sembahyang gaduh. Kalau orang sembahyang gaduh tu memang tak tahu nak kata lah. Dia sembahyang faham tak? Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, tak ada gitu. Dia mesti Allahu akbar. Dia akan buat satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Nabi sunnahnya ialah apabila kita wakaf tu panjang bunyi. Nabi dia baca panjang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia wakaf. Sebab apa dia panjang tu? Sebab nak tenang tadi lah, jangan gaduh sangat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kita belajar tajwid, dia masuk dalam wakaf sunnah ataupun wakaf hasan tau. Dia panggil tak? Dia masuk dalam wakaf hasan. Sebenarnya wakaf hasan ni dia tak habis lagi. Ayat pertama dengan ayat keempat tu tak habis lagi. Dia punya kedudukan yang sama. Sebab apa? Sebab Ar-Rahmanir-Rahim tu baris bawah. Bila baris bawah, Maliki Yaumiddin bagi bawah, dia sifat kepada Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi diwakafkan. Sebab apa wakaf itu? Sebab Nabi wakaf. Maka orang tu panggil wakaf hasan ataupun orang panggil wakaf sunnah. Sebab apa Nabi pergi wakaf? Sebab nak menjiwai sembahyang tadi. Jadi kalau kita Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sekabut dah. Ar-Rahmanir-Rahim mana benda tahu? Maliki Yaumiddin benda apa tahu? Menjawab gitulah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Paling gitu muka. Nak khusyuk orang ni. Tak ingat dah mana ihdinas siratal mustaqim mana benda. Ni kepala. Orang agak dah. Contoh je lah. Orang Melayu kau lah. Kita kata dah. Jadi jangan kita gaduh-gaduh. Kita ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, insya-Allah dia akan dapat tahap tu. Yang dipanggil sebagai bacaan sunnah, apa panggil wakaf hasan, wakaf sunnah tak dia panggil. Yang nombor 5 tak? Yang luar tu macam ni. Dia ada 3 pandangan. Dalam kitab saya dah tengok ada satu kitab tu Asnal Matalib. Dia ada 3 pandangan. Kok luar tu adakah masuk dalam dia panggil dalam lingkungan masjid ataupun tidak. Pandangan pertama, dia mengatakan bahawa tu bukan masjid. Maknanya orang perempuan yang haid tu boleh duduk situ. Boleh duduk situ. Tak ada masalah. Itu pandangan pertama. Dia bukan masjid. Dia bukan sebahagian daripada masjid. Itu disandarkan kepada dalam kitab Asnal Matalib. Itu satu pandangan. Disandarkan kepada mazhab Hambali. Ada satu lagi pandangan. Kedua, dia kata semua yang berkait dengan masjid ni, maksud saya ni faham tak? Hak luar tu bukan masjid yang tidak ada dinding tu lah.
Jangan silap faham pula yang tak ada dinding tu. Saya silap tak sebut tadi. Yang tidak kat sana ada dinding tak? Bila tidak ada dinding, adakah itu masuk dalam lingkungan kehormatan masjid ataupun serambi masjid? Maka pendapat pertama kata tidak. Makna orang perempuan yang boleh duduk situ, boleh pergi situ. Yang haid pun kalau ada orang mengajar kat sini, ada orang perempuan nak dengar kat luar pun boleh, ada masalah. Pandangan kedua disebut dalam kitab Asnam At-Taliq ialah dia masjid, sebahagian daripada masjid. Itu bila masjid lah, bila masjid juga samalah, penghormatan dia samalah. Pandangan ketiga mengatakan, pandangan ketiga kita pegangnya. Pandangan ketiga ni, ada tak tanda-tanda bahawa dia ni nak dijadikan dewan masjid? Macam contohnya ada cermin ke, ada dinding ke, jadi kami di Terengganu, kami pakai pandangan ketiga ni. Kalau ada bukti-bukti bahawa tukang buat masjid, yang buat masjid ataupun yang mewakafkan masjid itu memang dia nak jadikan itu pun masjid juga, dia buatlah tanda-tanda dia, seperti contohnya ada dinding juga, ada cermin ke kat luar sana tu, habis cermin berlaku semua tak? Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa hak dalam ni adalah kehormatan masjid, maka hak tu adalah masjid. Kalau tidak ada tiang, tidak ada dinding tadi, maka itu tidak dianggap sebagai masjid. Itu yang kami pegang lah. Dekat Terengganu kami pegang hak nombor 3 tu. Jadi terpulanglah. Jadi hak ni oleh kerana kat luar tadi dia khilaf, adakah masjid ke tak masjid apa semua. Jadi bila kita buat sepadan macam ni, sepadan ni lah sah pertamanya. Bila dah muat sah sampai ke belakang, barulah kita sambung yang di sana, yang kat luar sana. Tak ada masalah. Dan bila nak sambung kat luar sana tu, pintu tak semesti terbuka. Tetapi jangan dipakukan. Jangan paku je. Kalau dia tertutup pun tak apa sebenarnya, asal boleh buka. Asal boleh buka tak apa. Jangan pintu yang memang dipakukan, memang langsung boleh buka tu tak boleh lah. Jadi jangan bimbang. Tapi yang soalan tuan tadi, makna dia yang kat ni yang kita kata soft pertama, kita anggap sini lah hak dapat fadilat tu. Kat luar sana bila dah habis kat sini, barulah kita pergi kat luar sana, macam sembahyang Jumaat tadi lah. Gitulah. Sila. Dalam masalah wanita, dia dah tahqiq hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh dia cuci, hari ke-8, 9, 10 dah tahqiq pula. Kemudian masalah ni dalam bulan Ramadan, berapa hari dia nak kena qada puasa? Dia macam ni, kalau kebiasaannya dia mari sampai 10 hari begitu, contohnya lah kebiasaan dia mari semua 10 hari, tiba-tiba hari itu datang bulan tu, contohnya katakanlah hari pertama, kedua, 3 haid, hari keempat dok haid, kemudian hari kelima tu ataupun hari keenam tu haid balik, maka hari yang tak haid tu dalam mazhab Syafi'inya, berdasar pada keterangan dalam kitab Matla'in Badrainya adalah haid. Haid. Kalau dia puasa tak apa, dia puasa dulu, dia semayang dulu, tapi tiba-tiba mari pula haid, maka dia kena qada baliklah tu. Jadi tidak terpakai lah. Tidak terpakai. Semayang pun tidak terpakai, ialah semayang tu tak apalah. Puasa pun tidak terpakai, dengan maksud puasa tu kena qada balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi kata, kalau sekiranya tengah-tengah tu antara haid waktu kebiasaan haid tadi, tiba-tiba adalah tengah-tengah tu dia bersih, pada masa tu dihukumkan bersih, dan kalau dia puasa apa semua sah puasa dia, tak payah qada. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i lah. Okey. Sila. Tadi yang pasal antara luar dan dalam tadi, kalau sah tadi kan, di pasal etika, kalau macam biasa macam ni kan, kalau etika di luar sedangkan dalam ni tak penuh, boleh tak etika di luar? Jadi tertakluk pada pandangan-pandangan tadi lah. Tertakluk pada pandangan saya sebut 3 ni. Kami pilih, kalau kami di Terengganu, pilih kalau ada dinding-dinding sikit lah, tanda-tanda yang bahawa yang buat masjid tu memang nak jadikan benda tu sebagai dewan juga, macam cermin kampung semua kat luar tu, maka boleh etikah lah, tak ada masalah lah. Dia anggap sebagai boleh etikah lah. Walaupun dalam ni macam contoh sekarang ni kan, dalam ni banyak ruang kosong, dia tak kira segitu, dia nak etikah kat luar, tak ada masalah lah. Gitulah. Tapi macam sekarang ni tak ada bukti pun dinding tu.
Tidak ada bukti, tak boleh nak etikah kat luar sana tu. Etikah sini lah. Dia etikah ni tak semestinya tak muak dalam ni baru tak boleh, tak terikat macam tu. Dia tak terikat seperti mana yang macam gesah semayang tu, tak. Dia tak sama. Okey. Habis. No. Okey, sedar okey, habis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.